لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan ni'matnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasih sekalian, kita masih lagi bincang sirah Nabi Nuh AS, pengajaran daripada sirah Nabi Nuh AS. Pengajaran yang ketiga, yaitu keadilan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh menyuruh kaumnya supaya jangan zalim dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah akan menimpakan azab kepada sesiapa saja yang zalim. Nabi Nuh disuruh kaumnya supaya jangan buat zalim kepada sesama manusia. Nabi Nuh menyuruh kaumnya supaya jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mereka yang durhaka kepada Allah dan buat zalim di atas muka bumi ini akan ditimpa azab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya supaya jangan buat dua perkara itu, kerana akan ditimpa azab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saudara-saudara kita yang berada di Palestin, di Gaza, ditembak, dibom, dibebir oleh Yahudi laknatullah. Bangsa yang sangat biadab dulu dan sekarang. Daripada dulu pun mereka ini bangsa yang sangat biadab. Bagi mereka nyawa orang lain terlalu murah harganya. Orang Yahudi menyatakan bangsa lain itu adalah goyim. Goyim itu pada lembu. Goyim itu dalam bahasa Yahudi dia lembu. Bagi bangsa Yahudi, bunuh bangsa lain tak apa. Tak ada apa-apa bunuh bangsa lain. Sebab itulah mereka bunuh orang Palestin, anak-anak kecil, orang perempuan, orang tua, tak ada rasa belah kesian. Rasa pompo, banyak-banyaklah bangunan-bangunan runtuh dan banyaklah kematian berlaku, kerana Yahudi ini bangsa yang paling tidak berperi kemanusiaan. Tak ada rasa belah kesian pada bapaknya. Terutama sekali kepada bangsa Arab, dia marah sangat kepada bangsa Arab. Dia tidak intiran Nabi Muhammad. Yahudi ini tidak intiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada dulu sampai akhir tidak intiran. Walaupun nama Nabi Muhammad disebut dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Ahmad ataupun Muhammad. Tapi mereka menafikan, mereka mengubah ayat-ayat Allah SWT yang terdapat dalam kitab Taurat. Kita Allah tidak boleh ubah. Ini tangan jahat Yahudi laknatullah. Jadi kita doakan kepada saudara kita yang berada di Palestin supaya dipelihara oleh Allah SWT
supaya mereka itu selamat daripada kezaliman Yahudi laknatullah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-37. Wa qawma Nuhin lamma kadzabu rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna liz-zalimin 'adzaban alima. Dan demikian juga kaum Nabi Nuh ketika mereka mendustakan rasul-rasul kami. Mereka membohongi rasul-rasul. Mereka tolak ajaran Nabi-Nabi. Ajaran Nabi Nuh tolak. Dan itu ujian Nabi Nuh ni. Tugas saya Nabi Nuh. Ada Nabi Nuh ini. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka satu tanda yang menjadi contoh bagi umat manusia, dan kami sediakan bagi sesiapa yang zalim azab seksa yang tidak terperi sakit. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-37, Allah hukum orang zalim. Orang zalim yang buat khianat, yang melakukan perbuatan kufur, Allah hukum mereka dengan hukuman yang tidak terperi sakit. Dan kaum Nuh dihukum oleh Allah SWT dengan hujan turun lebat, mencurah-curah hujan turun lebat daripada langit dan air daripada bawah, mata air daripada bawah bumi tubik, air daripada bawah tubik naik daripada atas turun, menyebabkan air sangat tinggi. Gunung yang tinggi, gunung Judi yang tinggi ditenggelami oleh air. Walaupun Nabi Nuh ajak kaum dia supaya naik bantara, mereka sombong, mereka angkuh, termasuk isteri Nabi Nuh sendiri dan anak seorang Nabi Nuh yang bernama Kana tak mau naik. Kesemuanya itu ditenggelami oleh air dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, Allah turunkan badar bencana pada kaum Nabi Nuh. Banjir, tentera Nabi Nuh, kemana pun tentera Nabi itu, banjir tentera Allah, kemana pun tentera Allah itu. Ketika tentera Abraham Nabi sedang Ka'bah ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Abraham daripada Yaman, dia cemburu dengan Ka'bah yang sentiasa dikunjungi oleh manusia. Dia buat gereja di tanah Yaman, tak ada ungi. Jadi timbullah rasa cemburu dalam hati dia terhadap Ka'bah yang sentiasa dikunjungi oleh manusia. Maka dia mengambil satu keputusan. Abraham Nabi serang Ka'bah dan diserang rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawa tentera-tentera gajah dia yang gagah perkasa. Ketika hampir dah masuk kawasan Mekah, gajah ini pusing balik, tak mau masuk, pusing balik. Ketika itulah Allah menghantarkan burung-burung daripada sebelah laut, burung daripada sebelah laut yang bawa batu-batu ke tanah-tanah ke yang panah. Burung ini dia pegang dengan kaki dia dan paruhnya dan menggugurkan batu panah itu ataupun tanah kerah yang panah itu ke atas tentera Abraham, sehingga mereka itu mati macam gajah. Mereka itu macam daun kayu dimakan oleh ular. Tubuh gajah itu kembali. Dan Abraham sempat balik sampai ke Sana'ah Yaman, mati di Yaman. Itu maknanya tentera-tentera Allah yang berupa burung-burung yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memusnahkan tentera Abraham. Ini Yahudi ini gitulah juga. Bila Allah nak menghukum orang jahat, orang zalim, dia macam-macam Allah boleh hantar. Sharon, bekas Perdana Menteri Israel, 8 tahun dah sudah diri dengan otaknya, tubuh badan lumpuh seluruh 8 tahun dihina oleh Allah SWT. Ini orang yang
Netanyahu itu kekuatan tu tadi. Adanya panggil Netanyahu. Nama mudah-mudah lah. Netanyahu. Jahat. Beliau pada dia berjahat. Jahat lah ke? Pemimpin tu dia ini jahat lah ke? Tunggulah giliran Allah SWT menghukum orang zalim nama jahil. Sebagaimana Allah menghukum kaum Nabi Nuh yang mengingkari ajaran Nabi Nuh, yang telah menentang Nabi Nuh AS, Allah hukum kepada mereka dengan banjir yang besar. Dengan banjir yang besar. Kezaliman Nabi Nuh AS kerana mereka menolak kebenaran. Ajaran Nabi ini ajaran betul, ajaran yang benar, tetapi mereka menolak yang betul, mereka menolak yang benar. Mereka lebih percaya kepada ajaran untuk nenek moyang. Mereka lebih percaya kepada ajaran untuk nenek moyang mereka yang sesat. Yang sesat. Ajaran untuk nenek moyang ni, masyarakat kita Melayu itu juga sama-sama dulu. Sama-sama dulu untuk nenek moyang kita Melayu ini sesat. Sebelum datang Islam berada dalam kesesatan. Mula-mula dengan animisme, kepercayaan pada ruh-ruh, kepercayaan kepada kaum malu, kepercayaan pada dinamisme, animisme dan dinamisme dulu. Lepas tu Hindu masuk, Buddha masuk ke semenanjung bayi kita. Tok nenek moyang kita zaman dulu pernah menjadi penganut agama Hindu, pernah jadi penganut agama Buddha. Islam baik dia tak? Dulu sebelum daripada itu ialah agama Hindu, agama Buddha. Muncullah maknanya orang Melayu kita ni adalah berpegang sangat dengan Hindu dan Buddha, dan agama yang menjadi penganut Hindu dan penganut Buddha. Kalau di Indonesia, di Pulau Bali pakar lagi, orang dalam jadi itu pakar lagi. Di tengah-tengah Pulau Jawa itu terdapat candi Borobudur yang sangat besar. Itu tinggalan Hindu pada zaman dahulu, di tanah Jawa atau di Pulau Jawa. Jadi kezaliman kaum Nabi Nuh kerana mereka menolak kebenaran dan mereka menolak ajaran Nabi, ajaran Rasul yang membawa risalah tauhid, mengajak manusia beriman kepada Allah, mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah SWT. Mereka mengingkari Nabi Nuh, mereka ingkar dengan ajaran Nabi Nuh dan tuduh Nabi Nuh ini sebagai kalau isteri dia tu rugi ke Nabi Nuh. Mereka mengingkari Nabi Nuh dan menuduh baginda dengan berbagai tuduhan yang gila. Di mana gila tu keberat kata gila kepada Nabi. Termasuk isterinya sendiri pun tak mudah juga. Tak mudah juga mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati suami dia. Dan isteri Nabi Nuh, termasuk juga isteri Nabi Lut, dua orang isteri Nabi yang dimasukkan di dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana menentang ajaran tauhid. Orang yang zalim dan kufur tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka terdiri daripada keluarga Nabi sendiri. Orang zalim, orang jahat, orang kufur, dia tidak akan selamat, tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun daripada keluarga Nabi sendiri. Walaupun daripada keluarga Nabi sendiri, Allah tak beri. Contoh, kita tengok bagaimana anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan. Anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan dan isterinya yang bernama Wafilah. Isteri Nabi Nuh namanya Wafilah. Anak Nabi Nuh bernama Kanaan. Dua orang ini Allah binasakan mereka berdua. Lemah dalam banjir yang besar. Allah lemahkan mereka dalam banjir yang besar dan kekufuran, mati kufur. Mati sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isteri Nabi Nuh yang bernama Wafilah.
AS tak dapat memberikan pertolongan kepada keluarganya yang dilanda banjir. Tak dapat Nabi pertolongan kepada keluarganya yang dilanda banjir. Siapa-siapa pun, Nabi Muhammad sendiri pun, pak saudara dia, Abu Talib umpamanya, Nabi berdoa, Nabi ajak kepada Islam. Tetapi Abu Talib ini dia rasa dia lebih selesa dengan keadaan begitu. Dia tolong Nabi, dia bantu Nabi ketika Nabi di pulau oleh kaum Quraisy. Dia tolong Nabi, dia bantu. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah SWT. Sampai ke surga tak beriman kepada Allah. Maka al-azabkan dia dengan azab keinginan. Azab juga dalam belakang azab keinginan sikit berbanding dengan orang lain. Abu Talib, pak saudara Nabi, Nabi Muhammad SAW, walaupun seorang Nabi yang terkenal di kalangan para Nabi, pembunuh bagi sekarang Nabi Muhammad tak boleh berbuat apa-apa terhadap bapa saudaranya Abu Talib. Kerana hidayah itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa yang Allah beri hidayah, Allah bagi hidayah. Kepada siapa yang Allah tak bagi hidayah, Allah tak bagi hidayah. Ayat Nabi Ibrahim azab mati sebagai seorang yang tidak beriman kepada Allah. Mati sebagai seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah, yang disebut dalam surah Tahrim ayat yang ke-10. Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang kafir berhubung dengan rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Itu perihal Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Duduk serumah dengan Nabi, suaminya Nabi duduk serumah tapi tidak beriman kepada Allah. Allah tak peduli. Allah tak peduli kepada isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh AS. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba Allah yang saleh. Duduk di bawah ketiak dua orang Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut AS. Dalam hal itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing. Nabi itu isteri dia mengkhianati dia, Nabi Nuh isteri dia juga mengkhianati dia. Maka kedua Nabi ini, Nabi Nuh dan Nabi Lut, tak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka. Bila diturunkan badai oleh Allah SWT kepada kaum Nabi Lut di lepas Adam, dan kepada Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh dengan banjir yang besar dalam itu, dua-dua Nabi tak dapat nak menyelamatkan isteri mereka berdua. Tak dapat menyelamat kerana mereka ini orang yang menolak kebenaran. Isteri Nabi Nuh tolak kebenaran, isteri Nabi Nuh pun juga tolak kebenaran, dan mereka masuk ke dalam api mereka. Dua masuk dalam isteri Nabi. Kalau kita tak pernah sabar, isteri Nabi masuk dalam kalau gila, tapi itulah yang berlaku. Kerana mereka menolak kebenaran, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu orang yang soleh jangan mengharapkan dapat pertolongan daripada nenek moyang mereka jika diri sendiri tidak beriman. Iman bukan diwarisi. Kalau harta bolehlah ayah ada harta banyak, anak mengambil pusaka ayah. Kopi ada harta banyak, boleh boleh kerana ayah mati boleh cucu harta. Tapi iman bukan diwarisi. Tak semestinya koki orang hebat, orang beriman, ulama terkenal, tak semestinya cucu juga beriman. Tak semesti. Sebab iman ini bukan diwarisi. Iman bukan diwarisi. Seorang ayah yang soleh tak dapat menolong anak dari durhaka, dan seorang suami yang beriman tak dapat membantu isteri dari kufur.
Sebagaimana Nabi Nuh tak dapat menolong anak dan isterinya, dan Nabi Lut juga tak dapat menolong anak isterinya. Nabi Ibrahim tak dapat tolong ayahnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut tidak diterima oleh ahli keluarga mereka sendiri. Yang tak terima hukuman Allah SWT kepada kaum Nabi Nuh AS yang durhaka, termasuk anak dan isterinya adalah adil. Bila Allah menjatuhkan hukuman, itu adalah adil. Adil. Bila Allah menghukum apa-apanya yang durhaka, itu adalah adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan menyuruh manusia sebagai adil. Allah ini Maha Adil, dan Allah suruh manusia ini berlaku adil. Dia akan muka bumi. Jangan buat zalim. Allah tidak zalim kepada sesiapa pun. Allah sangat adil kepada sesiapa pun. Maka Allah melarang manusia jangan buat zalim. Dia akan muka bumi. Hendaklah berlaku adil. Hendaklah berlaku adil. Jadi bila Allah menjatuhkan hukuman kepada orang yang khianat, orang yang zalim, orang yang kejam, orang yang jahat, itu ada satu keadilan. Mahkamah Allah SWT ialah mahkamah yang adil. Pada masyarakat nanti Allah berhimpun, seluruh manusia berhimpun pada masyarakat. Dan pada manusia pertama Nabi Adam sampai pada manusia yang terakhir sekali yang sempat hidup pada dia akan berkumpul. Pada masa ini tanah baru lah, Allah jadikan tanah baru. Disebut oleh para ulama tanah pada masa ini macam roti, lembut macam roti, putih, tanah yang putih dan ibarat macam roti, ibarat buah-buah malam. Di situlah tempat manusia berhimpun, manusia berkumpul yang mana. Sama daripada orang pertama sampai orang terakhir sekali, seluruh manusia berhimpun sehingga manusia tergerak dalam peluh. Bukan peluh orang lain, peluh sendiri. Ada setakat pukul lagi, ada setakat beting, ada setakat pinggang, ada setakat dada, ada setakat tekok. Tenggelam dalam peluh. Dan melihatnya begitulah suasana di pada masa. Maka manusia yang diselamatkan oleh Allah SWT selamat duduk di bawah naungan Allah, di bawah tidur, tak rasa panas. Sedangkan orang yang durhaka kalau ikut qadar masing-masing, ikut dosa mereka masing-masing, tenggelam dalam peluh sendiri. Jadi hukuman Allah SWT kepada kaum Nabi Nuh AS yang durhaka termasuk anak dan isteri adalah adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil dan menyuruh manusia supaya berlaku adil. Adil dan Islam itu sendiri ada sinonim yang tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Islam dengan adil itu dia sinonim. Sinonim yang mana tidak celah ada. Islam dengan adil dia tidak berpisah. Kalau tidak adil itu bukan Islam. Kerana Islam itu ajaran yang adil. Sebagaimana gula dia tidak berpisah dengan mani. Kalau gula tak mani, tak ada gula tak mani. Bila mani itu apa ni gula? Mungkin dia duduk dalam tepung, duduk dalam daun, dalam buah-buahan. Apa saja yang mani itu adalah gula. Maka begitulah Islam dengan adil itu dia tidak berpisah. Allah selalu berlaku adil kerana Allah sendiri adalah Allah yang adil. Adil kepada makhluk, adil kepada seluruh hamba-hamba. Orang beriman adalah bebas daripada sebarang sentimen dan bersih dan daripada daripada kecenderungan kepada mana-mana pihak yang ada kepentingan, termasuk dalam keluarga sendiri. Jadi Islam tak boleh mentang-mentang keluarga sendiri maka berpihak pada keluarga. Siapa yang zalim, siapa yang salah, siapa yang
yang kianat, hukum ada. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potongkan dia. Mana keluarga yang jahat, keluarga yang zalim, maka mereka itu tak boleh dibela. Tak boleh dibela. Nabi Nuh AS walaupun sayang kepada anaknya, walaupun sayang kepada isterinya, tetapi dia tidak dapat membela mereka itu, kerana hukuman Allah itu lebih adil kepada mereka yang bersalah, kepada mereka yang menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Allah perintah supaya setiap orang dalam menegakkan keadilan, menjaga keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah. Maka diri saksi yang tidak berbohong, mesti menegakkan kebenaran, sekalipun terhadap diri kamu sendiri ataupun ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Jadi menjadi orang yang berlaku adil, tidak berpihak kepada keluarga, tidak berpihak kepada kaum sendiri. Kerana dalam mahkamah umpamanya kalau seorang hakim, dia tak boleh nak bela keluarga dia, sedangkan keluarganya buat salah, yang salah mesti dijatuhkan hukuman, walaupun ahli keluarga sendiri. Bila seorang hakim tidak berlaku adil di mahkamah, maka hakim itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata dua hakim ke neraka, satu hakim saja ke syurga. Satu ke syurga, dua ke neraka. Itu pula tidak adil. Sebab itulah Imam Abu Hanifah, bila pemerintah mahu dia jadi qadhi, dia bawa jawatan itu. Dia bawa jawatan yang Allah beri bukan kena. Tapi Imam Abu Hanifah dia tolak, sehingga dia ditangkap dan dipenjarakan. Imam Abu Hanifah dipenjara. Kita tak jawatan qadhi, jawatan qadhi hakim lah. Dalam penjara dia dipaksa terima jawatan, tolak juga. Akhir sekali Imam Abu Hanifah diberi racun dalam penjara dan mati dalam penjara. Imam Abu Hanifah. Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya dengan seadil-adil. Allah menghukumkan di mahkamah ilahi, Allah sebagai hakim. Allah sebagai hakim di mahkamah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum di kalangan hamba dengan seadil-adil. Sekecil mana pun kejahatan dan sekecil mana pun kebaikan yang manusia buat, tetap ada hukumannya. Ada hukuman. Yang buat baik ada hukuman, yang buat jahat ada hukuman dia. Bukan setakat manusia, binatang pun Allah beri peluang. Atau muka bumi ini, binatang yang jadi besar-besar itu yang buat, dia lah yang jadi raja atas muka bumi, macam singa apa-apa. Maka banyaklah mangsa-mangsa, banyak binatang umum yang jadi mangsa kepada binatang yang kuat. Kambing hitam yang datang tanduk kambing putih dia lemah, maka lapok tubuh kambing putih umpamanya. Di akhirat nanti di mahkamah Allah beri peluang kepada kambing putih untuk tanduk kambing hitam. Allah nak tunjuk keadilan dia kepada binatang pun. Allah beri peluang untuk melakukan keadilan kepada binatang, apatah lagi manusia. Dia mengingatkan manusia supaya berlaku adil ketika menjatuhkan hukuman. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan bila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu berhukum dengan adil.
Ini peringatan kepada orang yang jadi pemimpin dalam masyarakat. Dia tak boleh berlaku tidak adil kepada rakyat. Seorang hakim dalam mahkamah tak boleh berlaku tidak adil dalam mahkamah. Seorang rakyat tak boleh berlaku tidak adil kepada anak-anaknya. Anak pelakon tak boleh. Anak ni dia layan dengan baik, anak ni pula dia tak layan dengan baik. Itu dipanggil tidak berlaku adil, dipanggil diskriminasi. Anak yang cacat tak dilayan dengan baik. Tidak ada sepatutnya anak cacat itulah dilayan dengan baik. Dan pernah satu kes berlaku kat Dunung banyak tahun yang lalu. Nak anak cacat, anak OKU dalam Lubaya, dan jiran takut dia pergi polis. Sebab tu anak cacat dijaga dia dengan baik, berikan keadilan kepada. Jadi bila anak cacat tu dilayan dengan baik, itu satu kali tidak adil. Orang yang adil itu lebih dekat dengan takwa. Siapa yang berlaku adil, dialah yang lebih dekat dengan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang supaya jangan menjadi pembela kepada orang yang zalim. Jangan jadi pembela orang khianat. Jangan jadi pembela kepada orang yang menipu. Tak boleh membela orang zalim. Allah mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqq litahkum bainan nas bima araka Allah wala takun bil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab Quran. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukum antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepada kamu. Lalu hukum Quran itu hukum yang adil. Hukum yang ada dalam Quran itu ialah hukum yang adil. Hukum wujud itu merupakan hukum yang adil. Cuma pokok Islam pula dia kata tak adil. Bagi atas satu perempuan apa sikit, orang lagi dapat banyak. Dia kata hukum wujud tidak adil. Dan banyak lagi orang Islam juga dikritik hukum wujud. Ini dia cakap mahkamah syariah sekarang. Pokok Islam ini sedang mencapai mahkamah syariah. Kalau dia benar adil adalah hukum Allah SWT dalam masyarakat. Kalau dia benar benda insyaAllah ini kemungkinan belakang. Bila kepala manusia di kepala rasa air, dia melihat hukum Islam itu hukum tak benar pun. Jadi macam kita di Indonesia ni kita ada dua mahkamah. Sepatutnya satu sahaja mahkamah, bukan dua. Sepatutnya mahkamah syariah, sebab negara kita negara agama Islam. Jadi kadang-kadang apa yang diputus oleh mahkamah syariah dibatalkan oleh mahkamah hak dan Islam. Mahkamah sivil. Banyak yang berlaku. Apa yang diputus oleh mahkamah syariah kita bercakap dengan mahkamah sivil, undang-undang yang ada. Dia batal. Ini perkara yang berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil dan memerintah supaya kita berlaku adil, membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Muslimin muslimat yang dihormati sekian, pengajaran yang keempat dan persyaratan Nabi Nuh AS, Allah lebih utama daripada kasih. Allah lebih utama dari kasih dan keluarga. Artinya hendaklah kita mengutamakan Allah. Jangan mengutamakan keluarga, jangan mengutamakan ahli keluarga. Allah mesti diutamakan. Kasih kita mesti kita letakkan Allah itu yang lebih utama. Rasul itu lebih utama. Kalau keluarga kita buat salah,
buat silap, bercantum dengan ajaran Allah dan takkan kita bela dia. Mesti kita mengutamakan Allah. Naluri manusia sayangkan keluarga dan sesiapa saja yang ada hubungan dengan itu naluri manusia. Perasaan diri manusia, dia sayang kepada ahli keluarga dia. Dia ada betul kok. Ahli keluarga tak betul. Dia ada perasaan sayang kepada ahli keluarga dia, walaupun tak betul. Orang yang sayang keluarga sanggup membuat apa saja untuk menggembirakan hati anak, istrinya, suaminya, ibunya dan lain-lain. Dia akan bela keluarga dia. Orang ini sayang keluarga, memang manusia tabiatnya begitu. Naluri yang disayangkan keluarga. Tidak salah sayang keluarga. Tidak salah sayang kepada ahli keluarga, sayang pada anak, sayang kepada istri, sayang pada suami, sayang pada mak, sayang pada anak. Tidak salah. Tetapi kalau ada berlawan dengan ajaran Allah SWT pada masa itu, mesti Allah mesti lebih utama daripada ahli keluarga. Nabi Nuh AS juga sayangkan anak dan istri. Nabi Nuh sayang pada anak. Nabi Nuh juga sayang kepada istri dia. Tetapi sayang kepada mereka itu tidak berlebih kecintaan kepada Allah. Sayang kepada anak, sayang kepada istri jangan lebih daripada Allah SWT. Allah mesti diutamakan. Sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapat tarbiyah daripada baginda mempunyai sifat tersebut. Sahabat itu dia mengutamakan Allah dan Rasul, tidak mengutamakan keluarga. Walaupun perasaan kasih sayang pada keluarga itu ada dalam hati, ada dalam hati manusia, tapi Allah dan Rasul mesti diutamakan. Antara contoh yang menarik ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Pada disebut 10 sahabat yang dijamin syurga tanpa hisab. Ada 10. Sebenarnya lama lagi Nabi dah sebut ya. Sahabat-sahabat Nabi dia yang masuk syurga tanpa hisab. Nabi dah sebut. Yang Nabi sebut 10. Nabi sebut 10. Sebab sahabat ini merupakan generasi Rabbani, generasi yang hebat. Saya sebut 10 nama ini dalam buku saya yang bertajuk Generasi Rabbani. Ada 10 nama. Seorang daripadanya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam perang Badar yang sangat bersejarah, Nabi duduk sebelah bawah dan Abu Ubaidah ini duduk sebelah kiri. Ayah dia duduk sebelah pemimpin Quraisy orang Mekah berlawan di medan Badar. Ketika dalam perlawanan itu, ayah Abu Ubaidah ini cari anak dia nak bunuh anak dia. Kuatnya semangat jahiliah itu, benci kepada Islam. Kerana anaknya bersama dengan Nabi, dia cari anak dia nak bunuh dan bertemu. Abu Ubaidah juga mengelak supaya tak temu dengan dia, temu juga. Maka ketika bertemu di antara anak dengan ayah ini, Abu Ubaidah daripada orang lain bunuh dia, baik dia sendiri bunuh dia. Kalau orang lain bunuh dia, nanti dia akan dendam pada orang Islam yang lain. Dia memang tak orang biasa dendam kepada orang Islam yang bunuh dia. Baiklah dia sendiri bunuh. Dia belah kepalanya ini dalam perang Badar. Itulah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang diberikan oleh Allah dengan sifat-sifat yang hebat. Dan sahabat Nabi ini hebat, ada yang hebat sebab mereka mendapat didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, cinta kepada Allah dan Rasul mesti diutamakan, mesti dilebihkan. Tak salah nak sayang pada anak isteri, tak salah nak sayang kepada ahli keluarga, tapi jangan sampai melebihi kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sayanglah kepada anak, tapi Allah lebih diutamakan. Jadi kita setakat dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.